Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bersama dengan saya Cikgu Nasihah. Pada hari ini kita akan belajar saiz rumah tangga tingkatan 4. Pada hari ini kita akan belajar bab 1 iaitu kerja sepasukan. Okey, dalam bab ini ada 3 subtopik, tetapi pada hari ini saya akan fokus kepada subtopik 1.1 iaitu organisasi kerja. Okey, dalam bab organisasi kerja ini, perkara pertama yang perlu awak tahu adalah maksud organisasi kerja. Okey, organisasi kerja itu adalah sekumpulan individu yang menjalankan tugas secara berkumpulan mengikut bidang tugas bagi mencapai matlamat yang telah ditetapkan. Okey, maksudnya di sini adalah ada satu kumpulan, dalam kumpulan itu terdiri daripada beberapa orang individu. Okey, kumpulan itu ditubuhkan adalah untuk menjalankan tugas yang telah ditetapkan. Okey, sepanjang awak menyelesaikan tugasan tersebut, ada beberapa kaedah dan langkah yang boleh awak aplikasikan dalam menyelesaikan tugasan. Okey, kaedah yang pertama adalah kaedah sumbang saran. Okey, kaedah sumbang saran ini bertujuan menggalakkan kita menggunakan imajinasi secara kreatif, okey, mencari idea baharu serta kombinasi idea. Okey, secara amnya, dalam kaedah sumbang saran ini, sebarang idea mestilah diterima, okey, kemudian idea tersebut tidak boleh dikritik, okey. Kemudian idea itu dinyatakan secara spontan dan kita boleh menggunakan idea rakan untuk memperkembangkannya. Okey, kaedah yang kedua adalah kaedah perbincangan. Kaedah perbincangan ini menggalakkan kita berfikir untuk lebih menghasilkan daya pemikiran yang lebih kreatif, inovatif dan menghasilkan idea yang bernas. Okey. Perbincangan perlu dilakukan dalam aktiviti berkumpulan. Okay, kaedah yang ketiga adalah kaedah simulasi. Okay, kaedah simulasi ini meningkatkan kebolehan mengaplikasikan konsep tertentu dalam menyelesaikan tugasan. Okay, simulasi ini maksudnya adalah suatu situasi yang diwujudkan supaya menyerupai situasi sebenar. Okay, tetapi dalam bentuk yang dipermudah, diringkaskan atau dikecilkan supaya tugasan yang berkaitan lebih mudah diselesaikan. Okey, kalau tadi kita lihat kaedah menyelesaikan tugasan, kali ini kita akan lihat langkah-langkah menyelesaikan tugasan. Ada 5 langkah. Langkah yang pertama ialah menetapkan matlamat yang jelas. Okey, kita perlu merancang rangka tugasan secara umum supaya tugasan yang kita laksanakan itu dapat diselesaikan mengikut tempoh masa yang telah kita tetapkan. Okey, seterusnya yang kedua, kita perlu membina carta organisasi. Carta organisasi ini disediakan bertujuan agar tugasan dapat diagihkan mengikut peranan masing-masing. Langkah yang ketiga adalah menetapkan jangka masa tugasan. Pelaksanaan masa tugasan dan aktiviti perlu disusun mengikut garis masa supaya tugasan itu dapat dilaksanakan tepat pada waktunya. Langkah yang keempat adalah mengerjakan tugasan dengan tema yang biasa dilaksanakan. Sekiranya tugasan awak itu mempunyai pilihan, kita perlu memilih tema yang biasa ditulis maupun dilaksanakan. Tujuannya adalah untuk memudahkan dan melancarkan tugasan yang dibuat. Okey, langkah yang kelima adalah mencari sumber yang jelas dan sahih. Setiap tugasan yang kita tulis ataupun kita laksanakan ini, kita perlu berdasarkan sumber yang jelas dan sahih. Contohnya daripada buku ataupun jurnal. Okey, elemen-elemen utama dalam penstrukturan organisasi kerja ialah pembentukan jawatan kuasa. Okey, kemudian selain awak membentuk jawatan kuasa, awak perlu lakukan pembinaan carta organisasi, penyediaan jadual tugas dan juga penyediaan panduan dan peraturan menjalankan tugas di tempat kerja. Okey, di sini saya tunjukkan fungsi dan kepentingan dalam organisasi kerja. Kita tengok satu persatu Okey, yang pertama ialah jawatan kuasa. Fungsinya apa? Okey, fungsi jawatan kuasa ditubuhkan adalah untuk menjalankan tanggungjawab yang diamanahkan mengikut tempoh masa yang ditetapkan. Okey, apa kepentingan jawatan kuasa? Kepentingannya adalah menjalankan tugas dan tanggungjawab dengan sempurna, cekap, berkesan dan dapat mencapai matlamat organisasi kerja. Okey, elemen yang kedua ialah carta organisasi. Kenapa kita perlu bina carta organisasi? Fungsinya adalah untuk mempamerkan hierarki jawatan kuasa yang menggambarkan rantaian arahan dan saluran rasmi komunikasi dalam organisasi tersebut. Okey, carta organisasi ini kalau di peringkat awak dapat lihat ketika di dalam kelas.
Kan ada catat organisasi kan, siapa guru penyelaras, siapa ketua kelas, siapa penolong, siapa setiausaha. Yang awak buat itu adalah catat organisasi. Apa pentingnya catat organisasi? Kepentingan yang pertama ialah mengagihkan sumber manusia secara cekap mengikut keutamaan demi mencapai matlamat organisasi. Yang kedua, menyelaraskan dan menentukan bidang tugas dan tanggungjawab setiap ahli pasukan untuk mengelakkan sebarang pertindihan tugasan. Elemen yang ketiga adalah jadual tugasan. Lepas dah bina catat organisasi, kita perlu buat jadual tugasan. Fungsinya apa? Fungsinya untuk merancang dan memastikan tugasan dan aktiviti dijalankan dengan sistematik. Penting tak? Penting. Penting untuk menyusun atur tugasan yang perlu dilaksanakan mengikut garis masa yang telah ditetapkan. Dan elemen yang keempat adalah panduan dan peraturan menjalankan tugas di tempat kerja. Kenapa perlu buat panduan dan peraturan di tempat kerja? Fungsinya adalah untuk menjadi rujukan bagi mereka menjalankan tanggungjawab. Penting tak panduan ni? Penting. Kenapa? Untuk memastikan ahli pasukan dalam organisasi kerja menjalankan tugasan dengan lancar dan terkawal. Apabila kita bekerja dalam sesuatu organisasi, ada 3 budaya kerja positif yang boleh kita amalkan. Yang pertama adalah bekerja mengikut garis masa. Untuk menjadi pekerja yang baik, seharusnya kita komited terhadap tugasan dan mengikut tempoh masa yang telah ditetapkan. Budaya kerja positif yang kedua adalah mengikut arahan dengan betul. Untuk menjadi pekerja yang cemerlang, kita seharusnya menjadi seorang yang fleksibel dan sentiasa mengikut arahan yang betul dari semasa ke semasa. Dan budaya kerja positif yang ketiga adalah sentiasa menjaga kebersihan dan kekemasan ruang kerja. Ruang kerja yang kemas membantu seseorang bekerja dengan lebih sistematik. Seterusnya, pada slide ini telah saya paparkan carta organisasi yang menunjukkan struktur kedudukan jawatan atau posisi individu dalam sesuatu organisasi selaras dengan bidang kuasa serta tugas dan tanggungjawab. Kita lihat dekat carta organisasi ini atas sekali diduduki oleh penaung atau penasihat dan di bawah sekali adalah ahli biasa. Mari sama-sama kita lihat peranan dan tanggungjawab jawatan kuasa dalam organisasi kerja. Jawatan kuasa yang pertama ialah penaung atau penasihat. Peranannya adalah sebagai penasihat, pelindung atau penjaga imej organisasi, pertubuhan atau persatuan tersebut. Yang kedua disandang oleh yang dipertua atau pengerusi. Peranan yang dipertua atau pengerusi adalah sebagai penggerak bagi sesuatu pertubuhan atau persatuan. Selain daripada itu, peranan yang dipertua atau pengerusi ini adalah mempengerusikan semua mesyuarat agung dan mesyuarat ahli jawatan kuasa. Yang ketiga disandang oleh naib yang dipertua atau naib pengerusi. Tugas naib yang dipertua atau naib pengerusi ini adalah membantu tugas yang dipertua atau pengerusi. Selain daripada itu, dia perlu memangku tugas yang dipertua atau pengerusi semasa ketiadaan beliau. Jawatan kuasa yang seterusnya disandang oleh setiausaha. Setiausaha berperanan menyelaraskan semua kegiatan dan projek yang dirancang. Selain daripada itu, setiausaha juga menyediakan notis dan agenda mesyuarat serta pelbagai laporan. Dan yang paling penting, setiausaha akan menguruskan surat menyurat dan sebagainya. Seterusnya, jawatan kuasa disandang oleh naib atau penolong setiausaha. Naib atau penolong setiausaha ini membantu setiausaha dan memangku jawatan tersebut apabila ketiadaan setiausaha. Seterusnya, jawatan kuasa disandang oleh bendahari. Bendahari berperanan dalam menguruskan semua hal ehwal kewangan pertubuhan atau persatuan. Bendahari juga berperanan menandatangani semua cek dan voucher bersama-sama dengan yang dipertua atau pengerusi. Seterusnya, jawatan kuasa disandang oleh naib atau penolong bendahari. Naib atau penolong bendahari ini
berperanan membantu bendahari dan memangku jawatan tersebut apabila ketiadaan bendahari. Seterusnya, jawatan kuasa disandang oleh ahli jawatan kuasa. Okey, peranan ahli jawatan kuasa ini adalah menghadiri semua mesyuarat jawatan kuasa dan mesyuarat agung pertubuhan berkenaan. Okey, selain daripada itu, peranannya adalah menerima dan melaksanakan semua tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepada mereka. Seterusnya, jawatan kuasa disandang oleh pemeriksa kira-kira. Okey, pemeriksa kira-kira ni penting kerana dia perlu memeriksa penyata kewangan pertubuhan atau persatuan bagi tempoh lantikan dan membuat laporan atau pengesahan untuk mesyuarat agung. Okey, dan yang terakhir sekali ialah ahli biasa. Okey, peranan ahli biasa adalah dengan membayar yuran keahlian kepada bendahari secara bulanan atau tahunan ataupun sekali seumur hidup. Okey, selain daripada itu, ahli biasa juga berperanan menyerahkan surat jika hendak berhenti menjadi ahli atau membayar semua hutang yuran yang tertunggak jika ada. Okey, pada slide kali ini saya ada tunjuk contoh catagan untuk perancangan hari kantin sekolah. Okey, penggunaan jadual tugasan ini dibina supaya dapat melancarkan proses kerja. Jadi setiap ahli dalam pasukan mestilah mematuhi jadual tugasan yang telah ditetapkan. Okey, pada slide yang terakhir ini menceritakan tentang semangat kerjasama dalam pasukan. Okey, apabila awak bekerja dalam pasukan, okey, ada 4 ciri-ciri semangat kerjasama dalam pasukan yang perlu awak terapkan. Okey, ciri yang pertama ialah patuh arahan. Okey, awak perlu mematuhi setiap arahan ketua agar tugasan yang awak lakukan dapat dilaksanakan dengan lancar. Okey, ciri yang kedua ialah bertanggungjawab. Okey, kita perlu menjalankan tanggungjawab secara berkelompok. Okey, seperti yang telah dipersetujui. Okey, ciri yang ketiga ialah sistematik. Okey, menghasilkan carta organisasi, senarai tugas, jadual tugas dan sebagainya berdasarkan arahan yang telah ditetapkan. Okey, dan ciri yang keempat adalah bekerja sama. Okey, kita perlu membantu antara satu sama lain sepanjang tugasan dilaksanakan untuk mendapatkan hasil yang berkualiti. Okey, setakat itu sahaja pembelajaran kita pada subtopik 1.1. Kita akan sambung subtopik 1.2 pada minggu hadapan iaitu semangat kerja sepasukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.